Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengenan mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan kepada 36 individu sempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2024. Turut berangkat ke istiadat itu Raja Pemaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Mendahului senarai penerima ialah Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Kamarul Zaman Mat Saleh yang dianugerah darjah kebesaran Sri Mahkota Wilayah SMW yang membawa gelaran Datuk Seri. Istiadat turut menyaksikan 8 individu dianugerahkan darjah kebesaran Panglima Mahkota Wilayah PMW yang membawa gelaran Datuk. Selain 8 individu dianugerahkan darjah Johan Mahkota Wilayah JMW, 6 individu menerima Kesatria Mahkota Wilayah KMW, 5 individu dianugerahkan Ahli Mahkota Wilayah AMW dan 8 individu menerima Pingat Pangkuan Mahkota Wilayah PPW. Keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2023 akan dikeluarkan pada 26 Mac ini. Menurut Kementerian Pendidikan, calon boleh memperoleh keputusan bermula pukul 10 pagi. Bagi calon persendirian, keputusan akan dihantar melalui pos atau calon boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri. Calon sekolah dan calon persendirian juga boleh membuat semakan keputusan peperiksaan secara dalam talian. Semakan juga boleh dibuat melalui sistem pesanan ringkas SMS. 4,058 calon telah mendaftar menduduki peperiksaan itu di 131 pusat peperiksaan seluruh negara. Polis merampas 5 pasang stoking tertera kalimah Allah ketika pemeriksaan di sebuah kilang di Batu Pahat pagi tadi. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Ismail Dolah berkata, semua stoking itu adalah yang dipulangkan 3 kedai serbaneka KK Mart di Selangor. Pemeriksaan mendapati kilang itu mengimport 16 bungkusan berisi 18,800 pasang stoking. Namun tiada lagi stoking tertera kalimah Allah ditemui kecuali yang telah dirampas. Mana-mana pihak diminta tidak mengambil langkah menyalahi undang-undang berkaitan isu berkenaan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Pulau Pinang merampas 9 juta batang rokok putih yang diseludup dalam sebuah kontena di Pelabuhan Utara Pelabuhan Kelang. Kesemua rampasan termasuk cukai dianggarkan bernilai 7.9 juta ringgit. Pengarahnya Roslan Ramli berkata rokok terbabit disyaki berasal dari negara jiran. Sesetara awam mendapati kontena tersebut diimport oleh sebuah syarikat berstatus sendirian berhad di Selangor. Modus operandi yang digunakan adalah mengikrar dagangan sebagai muatan perabot. Suspek sedang dikenal pasti. Seorang pejabat awam dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu atas 6 pertuduhan menerima rasuah bernilai RM90,000. Tertuduh Yusliza Osman alias Yusof, 51 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Tertuduh merupakan seorang pembantu tadbir kanan di sebuah jabatan kerajaan negeri. Dia didakwa menerima suapan berupa bayaran ansuran sewa beli sebuah kereta dengan pembiayaan sepenuhnya oleh sebuah syarikat pembekal. Ia sebagai balasan memudahkan syarikat tersebut memperolehi kerja pembekalan di jabatan terbabit dari tahun 2017 hingga 2022. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 dengan seorang penjamin. Had laju di lebuh raya seluruh negara kekal 110 km sejam. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kerajaan tiada cadangan untuk menaikkannya. Jelas beliau penetapan had laju bukan dibuat Kementerian Pengangkutan. Sebaliknya, ia bidang kuasa Kementerian Kerja Raya. Beliau menyatakannya di Parlimen. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid mengembangkan Pejabat Pesuruhjaya Perdagangan di Paris. Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan hubungan dagangan antara Malaysia dan Perancis, Spanyol, Portugal serta Monaco yang berada di bawah bidang kuasa Madrid Paris. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Datuk Tengku Abdul Aziz berkata, usaha itu menandakan keseriusan Malaysia meningkatkan perdagangan antarabangsa. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.